Kita teruskan ke pendebat yang ketiga, yang Muhammad Johari. Silakan. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya harap saya masih belum terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Guru, terutamanya buat guru saya dalam debat dan dalam hidup, Tuan Azizul Hakim bin Aziz. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar tadi Menteri Pertahanan di perwakilan kerajaan kata, masihkah anda ingat kalau komunis masuk, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa dipenggal? Tapi masihkah anda ingat bila Barat masuk, apa jadi kepada kita? Bapa-bapa dihambakan, ibu-ibu dirogol, anak-anak sampai lingua franca bahasa kita ini juga dinafikan. Jadi apa yang mereka cuba perjuangkan pada hari ini? Mereka hendak menolak agenda komunisme. Kami pun hendak menolak agenda komunisme. Tapi kalau itulah semudah itu bidasan mereka, saya cukup hampa dengan perwakilan kerajaan, terutamanya yang ketiga. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita debat keluarga Malaysia, banyak pula analogi tentang keluarga, tentang ibu dan bapa. Kata mereka, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ibu ini mengancam nyawa anak, anak perlu lari kepada bapa. Tapi mereka gelapkan, bapa kita hari ini, atau dalam kes ini Amerika Syarikat, juga punya sejarah mendera isteri pertama, kedua dan ketiga. Bukan ibu kita saja, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau anda lihat sejarah Amerika Syarikat di Libya, kalau perhambaan di Libya ini sudah 100 tahun hilang, bila Libya pilih saja Amerika Syarikat, perhambaan kembali berlaku sampai ke hari ini. Sedangkan selama ini sudah pun hilang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, bila ibu bergaduh, bapa bergaduh, ibu seksa kita, bapa pun ada sejarah yang teruk. Kita pilih apa? Kita pergi ke mahkamah syariah, tentukan nasib anak-anak ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu cara yang lebih baik, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, tentang isu China dan Amerika Syarikat ini, situasi Malaysia, termasuklah ASEAN ini, ibarat gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan langsung tidak bercerita tentang pelanduk, tentang nasib-nasib nelayan-nelayan kecil yang mereka hanya ceritakan hari ini adalah China jahat. China buat itu, China bagi intimidasi, China buat ini, China letak tentera dan sebagainya. Kami pun boleh tunjuk, Amerika Syarikat jahat, Amerika Syarikat buat itu, buat ini, lihat di Timur Tengah, lihat di situ, lihat di Afrika dan sebagainya. Sampai bila debat ini hendak selesai? Kalau kita hendak cerita baik dan buruk, pahala dan dosa, tidak akan selesai. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kami adalah satu-satunya pihak yang hadir dengan solusi, iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tapi bila kami berbicara tentang Mahkamah Keadilan Antarabangsa, yang ketiga tanya, mana keberkesanannya? Saya tanyakan kembali kepada mereka, mana keberkesanan kalau kita pilih Amerika Syarikat? Sedangkan kami sudah tunjukkan kepada anda, kalau pilih Amerika Syarikat, contohnya Afrika, Kesatuan Afrika telah memilih Amerika Syarikat, kesannya bagaimana? Timur Tengah pilih Amerika Syarikat, kesannya bagaimana? Ini yang mereka tidak perjuangkan langsung hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga juga berbicara tentang kita ada piagam, kenalah hormat, itulah dia prinsip ASEAN bersaudara dan sebagainya. Tapi mereka sendiri hendak mencabuli piagam ASEAN, menghapuskan prinsip Zofan yang diasaskan di Kuala Lumpur, di bumi bertuah ini 1971, sudah 51 tahun yang lalu. Jelas mereka yang tidak faham makna ASEAN, makna Barat, makna Laut Cina Selatan, dan mereka lemas sendiri dalam lautan kes mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, saya silakan Datuk Azri. YB, Korea Utara proksi China, Korea Selatan proksi Amerika Syarikat. Bila ada dua-dua kuasa yang menyeimbang, sampai sekarang walaupun mereka bertengkar, walaupun mereka bertempik, Korea tidak pernah lagi berperang. Inilah cadangan yang dibawa oleh perwakilan kerajaan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka kata, bila kita pilih Amerika Syarikat, kita akan jaga China. Ini yang mereka gagal melihat tentang motivasi China ini, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita pilih Amerika Syarikat, tuan-tuan dan puan-puan, China akan meningkatkan intimidasi mereka. Sebab inilah peranan dan perangai mereka selama ini. Kita ada sejarah yang boleh untuk kita rujuk.
Kalau kita pilih proksi di Laut Cina Selatan, ia akan hanya mengeruhkan lagi keadaan. Sedangkan debat hari ini adalah debat untuk kita sama-sama cari solusi. Namun, cadangan mereka bukan sahaja tidak mencapai solusi, sebaliknya menambah lagi masalah, hadirin dan hadirat sekalian. Itu yang saya cukup pelik dengan perwakilan kerajaan. Secara rangkumannya, mereka sebenarnya mahu untuk pilih Amerika Syarikat, mereka pilih juga China. Sebab mereka nak jaga dua-dua. Itu yang kita buat sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada prinsip berkecuali. Kita tidak mengutamakan satu pihak. Terlebih-lebihnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang gagal untuk difahami oleh mereka. Kalau yang mereka pilih proksi itu, contohnya, di ASEAN kita ada Vietnam. Semasa perang Amerika Syarikat dan Vietnam, Vietnam pilih China sebagai proksi. Sampaikan hubungan diplomasi terputus terus antara Amerika Syarikat dan Vietnam selama lebih 3 dekad. Itu baru pilih proksi. Bukannya pilih dua, main dua lubang, main dua kolam. Itu bukan pilih. Maknanya anda pilih barat, anda pilih timur, utara, selatan, semua anda pilih. Maksudnya, hujah-hujah perwakilan kerajaan langsung tidak eksklusif, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Datuk Azri. Sekadar untuk penjelasan lah, sebab saya rasa perwakilan perbankan ni keliru. Sekarang ni, ASEAN sedang berkrisis dengan China ataupun tidak? Ya, ASEAN sedang berkrisis dengan China. Kami tidak pernah nafikan. Yang kita hendak debat, adakah dengan memilih Amerika Syarikat, krisis di Laut Cina Selatan selesai? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam keadaan kita berkrisis dengan China sekalipun, China masih lagi merupakan rakan dagang terbesar di rantau ASEAN sejak tahun 2009 lagi. Dan kalau kita korbankan perkara ini, hubungan ekonomi, hubungan perdagangan antara ASEAN dan China akan terus terjejas, tuan-tuan dan puan-puan, sekaligus akan mengeruhkan lagi keadaan di Laut Cina Selatan. Secara keseluruhannya, kami adalah satu-satunya pihak yang berbicara tentang Laut Cina Selatan. Perwakilan di seberang sana terlalu obses dan terlalu anti-China. Namun kami di sini hanya memilih dan kami pro kepada nelayan-nelayan kecil dan bukannya anti-China semata-mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Bomat terlalu ke depan tadi, takut sampai ke Balai Budaya. Sama dengan yang Bomat di sana tadi. Pernah satu kes tu dulu. Tak.